Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu keputusan perlawanan persahabatan pramusim yang berlangsung semalam dan awal pagi tadi. Paris Saint-Germain tewas tipis 1-2 kepada pasukan Inter Milan. Celtic menang 3-2 kepada pasukan Athletic Club. Fiorentina menang bergaya 4-0 ke atas pasukan Grosseto. Kita mulakan dengan perkembangan bola sepak di arena tempatan. Tak sampai sehari sertai pasukan Kelantan, Yosef Ezzajari telah tinggalkan pasukan. Perkabaran mengejutkan dalam perpindahan Liga Malaysia apabila pemain baru saja ditandatangani oleh pasukan Kelantan telah pun diumumkan menjadi pemain baru pasukan Negeri Sembilan. Sebelum ini, Derek Warren telah pun mengumumkan kemasukan beberapa muka import baru, termasuklah Yosef Ezzajari. Tetapi beliau bagaimanapun membuat kejutan apabila satu hantaran dimuat naik oleh pasukan Negeri Sembilan yang mengesahkan Ezzajari sebagai tonggak import terbaru mereka. Pemain yang berusia 30 tahun itu memiliki pengalaman yang cukup luas di pentas bola sepak Asia Tenggara selepas pernah beraksi di Indonesia. Perkara ini terjadi selepas Kelantan dikatakan terlepas untuk mendapatkannya pada saat akhir, termasuklah dua lagi pemain import iaitu Jordan Minta dan juga Andik Vermansyah. Kemasukan Ezzajari ke Negeri Sembilan akan menjadi kelebihan baru buat Negeri Sembilan untuk memperkuatkan lagi bahagian tengah mereka. Perpindahan J. Parthiban ke Kedah untungkan pasukan KL CEO pasukan KL Stanley Bernard menyifatkan perpindahan pemain sayap mereka, J. Parthiban, secara pinjaman ke Kedah Darul Aman bersifat win-win situation. Selepas mendapat tahu keinginan pasukan Kedah untuk mendapatkan Parthiban, beliau ingin tahu sama ada bekas pemain Perak itu akan dimanfaatkan sebagai pemain utama ataupun hanya akan berada di dalam skuad. Ini kerana jika Parthiban digunakan sebagai pemain skuad, adalah lebih baik dia terus kekal bersama KL dan menjadi sebahagian daripada perancangan jurulatih baru iaitu Nenad Basina. Parthiban dijangka akan membuat kemunculan pertama bersama skuad Kenari dalam aksi Piala Malaysia menentang Perak FC pada 3 Ogos ini. Gianluigi Buffon dijangka akan umumkan persaraannya dalam minggu ini. Kira legenda bola sepak Itali akhirnya berada di penghujung selepas dia dijangka akan mengumumkan persaraannya daripada arena bola sepak profesional pada minggu ini pada usia 45 tahun. Ejennya akan menemui wakil pasukannya sekarang iaitu pasukan Parma bagi membincangkan dengan teliti keputusan pemain itu sebelum ianya akan diumumkan secara rasmi kelak. Buffon menyertai pasukan Parma buat kali kedua 2 tahun yang lalu dengan tujuan untuk membawa mereka semula ke Serie A, tetapi masalah kecederaan yang sering membelenggunya pada ketika ini memberikan sedikit halangan untuk dia terus berbakti bersama pasukan tersebut. Dia juga dilaporkan akan menyertai Roberto Mancini dalam skuad kebangsaan Itali untuk memegang tugasan yang sama seperti mana yang dipegang oleh Gianluca Vialli sebelum dia meninggal pada Januari lalu. Sadio Mane sah milik pasukan Al Nassr. Sadio Mane sah menyertai pasukan Al Nassr daripada Bayern Munich selepas hanya setahun bersama dengan klub daripada Bundesliga itu. Al Nassr berjaya mendapatkan Sadio Mane walaupun pemain itu sebelum ini tidak mahu berhijrah dan mahu kekal untuk bermain di Eropah. Al-Ettifaq sebelum ini dilihat berminat untuk mendapatkannya, tetapi Al Nassr bertindak dengan lebih pantas untuk mendapatkan bekas penyerang Liverpool itu. Dia yang sudah tidak berada di bawah perancangan Thomas Tuchel memilih untuk keluar selepas seringkali digunakan sebagai penyerang tengah di mana posisi tersebut bukanlah posisi kegemarannya. Dia juga pernah dikenakan tindakan disiplin oleh klubnya selepas dia bergaduh dengan Leroy Sané menyebabkan dia digantung dan juga didenda. Chelsea dapatkan seorang lagi pemain tengah. Chelsea dilaporkan berjaya untuk mendapatkan seorang lagi pemain tengah yang berusia 19 tahun iaitu Leslie Ugochukwu. Chelsea bersetuju untuk membayar sebanyak 25 juta pound kepada kelab daripada League One itu dan pemain tersebut akan terbang untuk menyertai mereka dalam jelajah pramusim yang masih lagi belum berakhir di Amerika Syarikat. Ugochukwu telah menerima kontrak selama 7 tahun dan akan berada di Stamford Bridge sehingga tahun 2030 nanti bersama dengan option untuk extend selama setahun lagi. Beliau bagaimanapun akan dipinjamkan semula ke Strasbourg bagi membolehkan dia mendapatkan lebih minit permainan dan pengalaman sebagai pemain utama pasukan. Itu semua mengarut, kata Jurgen Klopp. Pengurus pasukan Liverpool, Jurgen Klopp, menyifatkan kabar angin di mana Kylian Mbappe akan menyertai mereka secara pinjaman nanti adalah sebagai berita paling mengarut yang dia pernah dengar sebelum ini. Mbappe ditawarkan sebanyak 259 juta pound oleh klub Arab Saudi iaitu Al Hilal, tetapi menolaknya kerana dia tidak mahu bermain di sana.
Dia juga kononnya akan menghabiskan musim terakhirnya bermain secara pinjaman dengan pasukan Liverpool sebelum berhijrah secara percuma ke kelab idamannya, iaitu pasukan Real Madrid. Chelsea dan juga Barcelona juga merupakan di antara kelab yang mahu memiliki Mbappe, tetapi disebabkan yuran perpindahannya terlalu tinggi, menyebabkan mereka terpaksa berfikir semula untuk melakukan tawaran. Klopp juga tidak menafikan yang dia adalah seorang pemain terbaik di dunia, tetapi untuk dia menyertai Liverpool adalah sudah pasti sangat mustahil. Juventus tawarkan Vlahovic untuk Chelsea. Juventus dilaporkan sudah mengemukakan tawaran yang lebih baik kepada Chelsea untuk mereka dapatkan Romelu Lukaku dengan membenarkan Dusan Vlahovic menyertai mereka sebagai pertukaran dengan Lukaku. Mereka sebelum ini gagal meneruskan perjanjian kerana Chelsea tidak mahu melepaskan Lukaku secara pinjaman. Sebaliknya mahu dia terus berpindah secara tetap, dan itu bukanlah seperti mana yang Juventus mahukan. Juventus kini kembali untuk menawarkan dan mereka sudi untuk menjadikan Vlahovic sebagai sebahagian daripada perjanjian tersebut, asalkan mereka tidak perlu membayar yuran perpindahan yang terlalu tinggi untuk pemain tersebut. Chelsea bagaimanapun belum memberikan apa-apa kata putus mengenai perkara tersebut, memandangkan mereka sudah mempunyai seorang penyerang baru, iaitu Nicholas Jackson, yang berjaya mencuri tumpuan dalam aksi persahabatan pada musim baru-baru ini. Lisandro Martinez semakin cergas. Pemain pertahanan Manchester United, Lisandro Martinez, dilaporkan sudah pulih sepenuhnya daripada kecederaan pada musim lalu dan dikatakan sudah bersedia untuk beraksi bersama pasukan Manchester United pada musim hadapan. Perkara ini disahkan sendiri oleh pemain tersebut selepas dia ditemu ramah oleh wartawan ketika dia kelihatan sudah kembali untuk berlatih secara penuh. Mohamed Salisu sertai pasukan Monaco. Pemain pasukan Southampton, Mohamed Salisu, sah menyertai klub Ligue 1 iaitu Monaco selepas dua pasukan telah pun mencapai kata sepakat untuk membayar sebanyak 17 juta pound sebagai yuran perpindahan. Dia sebelum ini dikaitkan dengan pasukan Fulham tetapi gagal untuk berpindah ke sana selepas mereka tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang telah pun ditetapkan. Kehadiran Salisu ke sana sudah pasti dapat mempertingkatkan lagi kekuatan bahagian pertahanan mereka. Salisu yang masih mempunyai setahun lagi kontrak bersama pasukan Southampton dilihat tidak bersama dengan pasukannya lagi pada peluang persahabatan pada musim terbaru mereka. Barcelona tawar 3 pemain utama untuk tukar dengan Kylian Mbappe. Barcelona dilaporkan akan cuba menawarkan pertukaran 3 pemain utama iaitu Rafinha, Gavi dan juga Ousmane Dembele sebagai syarat untuk mereka mendapatkan penyerang Paris Saint-Germain iaitu Kylian Mbappe. Tawaran tersebut bagaimanapun ditolak oleh pasukan PSG dengan mereka hanya mahukan Ousmane Dembele dan cuba untuk memutamatkan perjanjian dengan pemain itu secepat mungkin. Jika mereka gagal juga untuk mendapatkan Dembele, mereka mungkin akan beralih kepada Joao Felix. Chelsea masih fokus dengan Moises Caicedo. Chelsea masih mengekalkan minat mereka untuk mendapatkan Moises Caicedo walaupun sudah berjaya mendapatkan pemain tengah baru daripada Rennes iaitu Leslie Ugochukwu. Mereka juga akan cuba mendapatkan Romeo Lavia, Tyler Adam, Edson Alvarez ataupun Gabriel Vega. Manchester United berminat dengan pemain Everton. Manchester United diberitakan berminat untuk mendapatkan pemain pertahanan pasukan Everton iaitu Jarrad Branthwaite. Dia kini sudah kembali bersama pasukan Everton selepas beraksi secara pinjaman dengan pasukan PSV pada musim lalu. Arsenal sasarkan Josep Sutalo. Arsenal dilaporkan cuba untuk mendapatkan pemain pertahanan Dinamo Zagreb iaitu Josep Sutalo. Mereka telah memberikan tawaran sebanyak 25 juta euro terhadap pemain itu tetapi masih menunggu maklum balas daripada pihak Dinamo Zagreb. Spurs semakin pasti akan lepaskan Harry Kane. Spurs sudah bersedia untuk melepaskan Harry Kane dan merancang untuk menggunakan wang hasil penjualan pemain tersebut untuk cuba mendapatkan pemain tengah Barcelona iaitu Franck Kessie dan juga mendapatkan pemain pinjaman daripada Barcelona secara tetap iaitu Clement Lenglet. Andrés Silva ke Real Sociedad, here we go. Andrés Silva sah akan berpindah ke Real Sociedad daripada pasukan RB Leipzig dengan status pinjaman selama 1 musim. Segala persetujuan telah pun dipersetujui dan dijangka ujian medikal akan selesai pada hari ini juga. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.